Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita mulakan pertemuan kita pada tengah hari ini untuk kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita. InsyaAllah pada tengah hari ini kita ingin memetik firman Allah Subhanahu wa taala yang kita ambil daripada surah Al-Isra ayat yang ke-70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, dan kami mengangkut mereka dengan pelbagai kenderaan di daratan dan di lautan. Kami juga telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda yang baik-baik, serta kami telah memberikan kelebihan kepada mereka dengan sempurna mengatasi makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang kita baca ini, Allah Subhanahu wa taala menggunakan gelaran yang Allah beri kepada manusia yang disebut oleh Al-Quran, iaitulah gelaran Bani Adam, anak Adam, yang merupakan gelaran umum yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Kerana di sana ada, Allah gunakan perkataan An-Nas, ya ayuhan nas, wahai manusia, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Allah juga menyebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka ini adalah seruan-seruan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Jadi antara kemuliaan ataupun kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia itu ialah Allah beri kepada manusia ini kenderaan, dan Allah rizkikan kepada mereka ini daripada at-thayyibat, daripada benda-benda yang baik yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dan Islam yang Allah Ta'ala turunkan ini adalah Islam yang sebenarnya Allah kehendaki supaya manusia hidup secara aman, secara damai antara sesama manusia, walaupun daripada mana golongan mereka, keturunan mana, warna kulit apa, itu semua tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk kerukunan hidup, supaya manusia hidup dalam keadaan aman damai itu, Allah Ta'ala tidak melihat agama yang mereka pegang. Kerana soal agama itu soal yang dipegang kepercayaan masing-masing. Tapi yang diminta, yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ialah manusia hidup dalam keadaan kasih sayang. Ini yang dipertegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat yang selalu kita baca. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia,
sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan juga seorang perempuan, dan kami jadikan kamu itu berbangsa-bangsa, berpuak-puak, supaya kamu berkenalan, mengenali antara satu sama lain. Sekali lagi Allah gunakan perkataan ya ayuhan nas, wahai manusia, untuk semua sekali. Kita baca ayat ini mungkin dah puluhan tahun umur yang Allah Ta'ala beri kepada kita, tapi kita melihat bagaimana ayat yang begitu indah, ayat yang begitu cantik ini tidak diamalkan, tidak dilaksanakan oleh manusia. Antaranya, wujud kelompok manusia di dunia ini, mereka membeza-bezakan keturunan. Mereka membezakan keturunan. Bahkan mereka merasakan diri mereka adalah asy'abul mukhtar. Mereka adalah bangsa yang terpilih. Kalau sekadar dakwaan kamu bangsa terpilih, okeylah, sebab dakwaan kamu terpulang pada kamulah. Tapi dengan menyebut asy'abul mukhtar, bangsa yang terpilih itu, kamu boleh membunuh orang lain, kamu boleh menghalau orang daripada tanah tumpah mereka sendiri, kamu boleh membunuh, membom, tidak kira lelaki, tidak kira perempuan, tidak kira kanak-kanak, tidak kira orang tua. Kamu bom, kamu serang orang yang sudah mengangkat bendera warna putih untuk menggambarkan itu adalah orang biasa yang memerlukan bantuan. Kamu membom kubur-kubur yang ribuan tahun tanpa merasa bersalah, tanpa merasa apa-apa, dan kamu bom dalam keadaan muka kamu berseri-seri bahawa tak lama lagi kamu akan bom masjid ini, lalu kamu bom, muka kamu bertepuk tangan. Ini sesuatu yang berlaku pada zaman kita, pada waktu kita, dan kita boleh melihat dengan mata kepala kita sendiri dengan kelakuan jenayah hampir 140 hari ini yang kita boleh saksikan, yang boleh kita lihat pada hari-hari. Sedangkan agama Islam yang Allah Ta'ala turunkan ini, Allah Ta'ala sebut bahawa kita manusia ini daripada keturunan yang satu, tanpa menafikan adalah kemuliaan, katakanlah ia daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul ada kemuliaan, tapi kemuliaan itu dengan syarat. Kemuliaan itu dengan syarat, iaitu keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita kena faham bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa wal amali salih, ketika Nabi sebut la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, tidak ada kelebihan orang Arab dengan orang Ajam, melainkan dengan ketakwaan. Ada riwayat sebut dengan ketakwaan dan juga amal soleh. Waktu Nabi sebut ataupun Nabi baca hadis ini, Nabi sebut kata-kata ini, Nabi bercakap di hadapan termasuklah keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Bahkan Nabi pernah menyebut kepada Fatimah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa wahai Fatimah, hendaklah kamu beramal dengan amalan soleh, kerana aku tidak boleh membantu kamu. Apa maksud semua ni? Tanpa kita menafikan kemuliaan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mesti disertai dengan keimanan
dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah cipta manusia ini adalah untuk lita'arafu, untuk mereka berkenal-kenalan. Sebahagian ahli tafsir ketika menafsirkan lita'arafu, maksud lita'arafu ini juga ialah untuk kamu tolong menolong antara satu sama lain. Tolong menolong tanpa kira kamu siapa pun kamu kena bantu saudara kamu, kena bantu manusia yang lain. Dan ini sesuatu yang kita tidak dapat lihat pada hari ini, setakat kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, mereka berada dalam keadaan kelaparan. Tidak ada bantuan yang boleh dibawa masuk. Sakit tidak boleh dirawat. Tempat berteduh tiada. Dan jumlah ini bukan jumlah yang sedikit. Jumlah yang ramai, boleh memberi kesan kepada lebih daripada 1 juta penduduk. Kita sebut ini untuk menggambarkan berlaku peristiwa ini ketika umur yang Allah Ta'ala berikan pada zaman kita ini. Justru itu, kalau kita melihat ajaran Islam ini, kehebatan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Allah Ta'ala tidak memaksa pun seseorang itu untuk beriman. Sebab itu dalam sejarah umat Islam yang panjang ini, ketika mereka membuka kota-kota, yang berlaku ialah mereka tidak memaksa. Dan sebenarnya apa yang mereka buat ini, orang-orang Islam buat ni, ialah kerana mereka bersandarkan apa yang disebut oleh Al-Quranul Karim. Disebut oleh Al-Quran, apa yang Al-Quran sebut. Al-Quran sebut, walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Maksudnya, dan bukanlah tanggungjawabmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan seluruh manusia untuk beriman. Untuk pastikan beriman, itu bukan tugas Nabi, bukan tugas Rasul, bukan tugas para pendakwah sepanjang zaman. Kerana hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma 'alaika illal balagh. Tidaklah tugas kamu wahai Muhammad ialah al-balagh. Dan kita pun baca sifat wajib bagi Nabi, bagi Rasul, at-tabligh, iaitu tugas bagi Nabi, Rasul termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah menyampaikan. Tidak ada dalam sifat wajib bagi Rasul itu untuk memastikan keimanan seseorang. Itu bukan tugas Nabi, tidak ada kemampuan pun. Kerana itu soal hidayah. Sebab itu Al-Quran sebut, sekiranya Allah Ta'ala kehendaki, pasti semua orang itu akan beriman. Maka patutkah engkau pula hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang yang beriman? Untuk menjadi orang yang beriman. Justru bila kita membaca Al-Quran, kita melihat ada ayat Quran yang mengajak kepada kita supaya kita membina hubungan yang baik dengan non-Muslim, dengan orang bukan Islam. Tapi ada ayat wajahidu fillahi haqqa jihadi, contohnya, dan hendaklah kamu berjihad kepada Allah dengan sebenar-benar jihad. Sekali Allah Ta'ala kata kena buat baik, betul. Sekali kena berjihad.
Yang berlaku demikian kerana jenis orang yang tidak beriman ni dia ada dua jenis. Ada orang yang tidak beriman, orang yang tak beriman ada dua jenis. Orang yang pertama, orang yang tidak beriman, orang yang kufur, mereka bukan sekadar kufur, mereka memerangi orang-orang yang beriman. Mereka memerangi orang-orang yang menyampaikan risalah. Mereka membunuh nabi-nabi, mereka membunuh rasul-rasul, mereka membunuh orang yang beriman. Ini yang Allah Ta'ala seru dalam banyak ayat supaya orang mukmin, orang Islam berjuang menentang mereka kerana kezaliman, kejahatan yang mereka lakukan. Tak beriman tu satu perkara, kufur tu satu perkara, yang kedua mereka memerangi orang yang beriman. Satu jenis. Jenis yang kedua ialah mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman dengan agama ini, dengan Islam ini. Tetapi pada masa yang sama mereka tidak memerangi orang Islam. Mereka tidak memerangi kepimpinan Islam. Mereka berada dalam negara yang dipimpin oleh orang Islam itu sebagai warga negara. Maka sudah tentulah orang seperti ini dia bukan macam golongan yang pertama itu. Golongan pertama tadi mesti diperangi, golongan yang kedua ialah mesti disantuni. Beza tu. Yang tadi diperangi, yang kedua ini disantuni. Disantuni maksudnya dalam negara mereka berhak untuk diberi layanan yang baik. Sebab itu dalam perbincangan ucapan salam ini saya bagi pandangan saja. Ahli-ahli fiqh sebut ialah dalam pendapat yang biasa kita dengar ialah kita tidak boleh memberi salam kepada orang bukan Islam. Itu masyhurlah. Kita hormat pandangan ni. Sebab katanya kita tak boleh beri salam kepada orang yang belum masuk Islam. Pandangan yang kedua dia kata tidak salah pun memberi salam ni kepada orang bukan Islam ini, kerana salam di situ ialah lebih kepada hubungan sesama kita. Maksudnya tanda kita menegur ataupun tahiyah, daripada kata selamat pagi, selamat petang apa semua ni, kita beri ucapan itu, Assalamualaikum. Tidak mesti orang itu beriman. Baik, kenapa ada dua pandangan ini? Kerana pandangan pertama satu orang, pandangan kedua ini sebab mereka melihat itu adalah hubungan komunikasi dalam negara umat Islam, iaitu ucapan salam. Jadi yang kedua ini ialah golongan yang perlu disantuni. Maka sudah tentulah cara kita bercakap, cara kita berkomunikasi dengan warga negara yang non-Muslim ini tak boleh kita gunakan hujah ketika Rasulullah SAW menentang golongan yang kufur, yang ingkar, kerana mereka mengangkat senjata menentang orang Islam. Maka kerana itulah kita lihat dalam sejarah dakwah Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini, mereka meletakkan bahawa dakwah itu sesuatu yang indah. Orang Islam dilayan dengan layanan yang baik, dengan layanan yang hebat. Tapi orang yang bukan Islam juga diberi layanan yang baik, kerana mereka adalah target dakwah. Mereka adalah mad'u, mereka adalah orang yang kita seru. Mungkin kerana dengan sikap kita, dengan kata-kata kita, dengan tulisan kita, hati mereka tergerak untuk menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita nak sebut dalam pertemuan kita hari ini ialah asas agama ini sebenarnya ialah memberi kemuliaan kepada manusia. Memberi kemuliaan kepada manusia. Sebab itu selalu kita sebut Nabi ni bawa ajaran rahmah,
ajaran kasih sayang. Ada seorang penulis yang berasal daripada Arab Saudi, Dr. A'id Al-Qarni, pengarang buku La Tahzan. Dia ada tulis berapa buah buku, tapi salah satu bukunya namanya Rahmatan lil Alamin. Tajuk buku rahmat kepada sekalian alam. Dalam buku tersebut Dr. A'id Al-Qarni dia sebut apakah yang dimaksudkan dengan rahmat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa. Rahmat apa yang Nabi bawa ni? Bentuk rahmat tu rahmat apa? Kata beliau, maksud rahmat Nabi ni antaranya ialah pertamanya baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah. Itu rahmat kepada manusia. Nabi jadi rasul tu rahmatan lil alamin, rahmat kepada kita. Yang kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam rahmatnya Nabi kerana Nabi datang, Nabi dilahirkan, Nabi dibangkitkan untuk membela nasib umat yang lemah. Bukan umat Islam saja, umat yang diperlakukan dengan zalim walaupun dia tidak beriman, itu matlamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan. Maksudnya Nabi dibangkitkan untuk membela nasib orang yang lemah, yang tertindas dengan pelbagai kezaliman. Bayangkan, kalau yang bukan beriman pun kalau dizalimi, Nabi bangkit untuk itu. Apatah lagi kalau saudara-saudara kita dizalimi. Dan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan untuk mengangkat maruah manusia. Maruah ni satu benda yang sangat besar. Maruah ni satu benda, satu nilai yang sangat tinggi. Satu nilai yang sangat tinggi. Sebab itu dalam situasi sekarang, orang Islam, umat Islam yang dikepung di Gaza, kita belajar dari secara praktikal, secara kita lihat apa maksud maruah tu apa. Maruah diri, maruah negara, maruah umat Islam, maruah tanah suci Islam, maruah tempat Nabi di-mi'rajkan, maruah tempat Nabi menjadi imam kepada semua rasul-rasul alaihimussalatu wassalam. Kita tengok ada satu video seorang makcik, umur 50-an, 60-an begitu, ditahan dalam serangan inilah, peperangan sekarang ni, dipenjarakan berapa bulan sebab ditangkap, dimasukkan. Saya nak sebut maruah tadi. Jadi tentera Zionis ni waktu ditahan ni, dia bagi bendera negara Zionis lah, negara haram Israel, dibagi kat makcik tu, suruh makcik tu cium bendera tersebut. Dalam keadaan, bayangkan, dalam keadaan tentera duk hunus dengan senjata ni. Apa jawab makcik ni? Tak akan aku cium satu entiti yang merampas bumi aku. Itu kita cerita tentang apa tadi? Tentang maruah. Lalu tentera tu ambil, hempak ke dinding, dihukum, dizalimi dengan pelbagai cara. Asalnya kenapa? Asalnya kerana macam mana dia nak letakkan begitu rendah dirinya. Ini yang saya sebut tadi, kita belajar sesuatu perkara ataupun satu maksud daripada perkataan maruah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan kerana untuk menjaga maruah manusia. Maruah ni satu benda yang mahal, satu benda yang mahal. Satu lagi perkara yang terakhir saya nak sebut sebelum
Kita mendengar sedikit taklimat daripada pengurusi masjid kita ini, nazir masjid kita ni. Kita selalu baca dalam Al-Quran berkenaan memberi makan kepada orang yang lapar. Dan Allah Ta'ala sebut at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan Allah memberi makan, Allah memberi keamanan. Cuba kita faham tuan-tuan yang saya hormati, Allah gabungkan antara memberi makan dengan keamanan. Allah memberi makan itu satu nikmat, Allah memberi keamanan itu satu nikmat. Dan memanglah dua perkara ni kita lihat satu yang sangat dekat kembali dengan apa yang berlaku sekarang ni. Mereka berada dalam kelaparan, makanan tak masuk, gandum tak masuk. Dalam tempoh, kalau kita baca dalam satu laporan Jazeera, dalam tempoh beberapa bulan ni hanya 9 kontainer, 9 lori yang masuk. Ya, keperluannya mungkin dalam sehari 1000 kontainer yang masuk. Tak masuk. Tak cerita nak kaitkan aman dengan makanan ni. Masuk. Dan bila masuk yang sedikit ni, mereka serang pula. Sampai terburai dia punya tepung-tepung, jatuh ke tanah dan sebagainya. Bila reda sikit serangan, ambil anak-anak kita ni, ambil letak dalam poket masing-masing tepung, gandum ni. Sebab itu semua sangat berharga. Itu kaitan yang sangat rapat di antara makanan yang merupakan nikmat yang Allah Ta'ala ulang-ulang dalam Al-Quran. Memberi makan kepada orang yang memerlukan, membantu orang lain, dan juga nikmat keamanan yang selalu diungkapkan oleh Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk di satu-satu kota itu beriman dan mereka bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan kepada mereka barakat, pintu-pintu keberkatan, sama ada yang turun daripada langit ataupun yang keluar daripada bumi. Inilah perumpamaan Al-Quran, rahsia-rahsia Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran, kita faham Al-Quran, kita faham maksudnya, dan kita lihat situasi yang berlaku pada hari ini, insya-Allah ia akan memberi kefahaman yang lebih baik kepada kita untuk kita memahami isi kandungan Al-Quran. Yang terakhir, kita doakan supaya Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada saudara-saudara kita makhraj, jalan keluar daripada kesukaran yang mereka lalui sekarang. Dan insya-Allah kita doakan, kita sentiasa bermunajat supaya Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberi kemenangan kepada mereka, kepada umat Islam, dan meletakkan maruah bumi Al-Aqsa yang kita sebut sebagai bumi suci. Kita selalu sebut tanah suci 2, sebenarnya tanah suci Islam ni 3. Kita selalu sebut Haramain 2 tanah suci 2 tanah. Betul. Tapi sebenarnya kita ada 3 tanah suci. Yang sebenarnya tanah suci Baitul Maqdis itu sebelum tanah suci ataupun tempat suci Madinah Munawwarah. Kita ada Makkatul Mukarramah, kita ada Madinatul Munawwarah, dan kita ada bumi Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Jadi sekadar itu dulu sedikit perkongsian kita pada tengah ini. Mohon maaf di atas kekurangan. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.